Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid, yang mana kita berada pada muka surat yang ke-8. Kita sambung perbincangan kita mengenai pengertian tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui daripada segala makna tauhid yang tersebut itu akan keesaan Allah Ta'ala itu pada zat dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya dan segala hukumannya dan pada segala perintahannya. Baik, jadi dia kata makna tauhid yang dinyatakan oleh para ulama sebelum ini difaham daripada pengertian tersebut, itu bermaksud tauhid ini keesaan Allah, wahdaniyah. Ya, wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala pada zat Allah. Yang kedua, keesaan Allah Ta'ala pada segala sifat-sifat Allah. Yang tiga, keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan Allah. Dan yang keempat, keesaan Allah Ta'ala pada segala hukuman Allah Ta'ala. Dan yang kelima, keesaan Allah Ta'ala pada segala pemerintahan Allah. Apa pengertiannya? Tengok di depan tu, dia nak beritahu. Artinya, arti keesaan Allah Ta'ala pada zat, sifat, perbuatan, hukuman dan perintahan. Itu makna dia. Tiada ada sekali-kali pada azal hingga abad akan satu zat yang lain seumpama zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud. Baik, jadi dia kata yang pertama dia nak menghuraikan kepada kita keesaan Allah Ta'ala pada zat. Apa makna dia? Tidak ada sekali-kali pada azal hingga abad. Apa makna azal dan abad? Yang ini tidak ada sekali-kali sejak azali. Azali ni maknanya sedia kala. Ya, azali makna sedia kala. Hingga abad, selama-lamanya. Jadi tidak ada sekali-kali sedia kala lagi, hinggalah selama-lamanya akan ada satu zat. Ya, zat ni lawan bagi sifat. Yang lain daripada Allah, tidak ada sekali-kali seumpama zat Allah Ta'ala. Itu makna dia. Itu makna keesaan Allah Ta'ala pada zat. Tidak ada pada zat Allah Ta'ala suatu zat yang lain yang sebanding dengan Allah. Tidak ada di sana satu zat yang lain
seperti zat Allah. Dalam Quran kata laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamithlihi syai'. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu yang sebanding dengannya, ya, iaitu pada sifat ketuhanan. Itu makna keesaan, maknanya tidak berbilang, ya, tidak berbilang-bilang Tuhan. Baik, zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud, yang wajib oleh adanya. Zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud, mana yang mesti ada, tidak menerima tiada, yang mesti ada, tidak berubah kepada tiada, ya. Yang wajibil qidam, yang mesti sedia kala, ya, tidak berubah kepada baharu. Kerana al-qidam makna sedia kala, maksudnya tiada permulaan bagi zat Allah, ya, tiap-tiap yang tiada permulaan itu Tuhan. Adapun kita makhluk ada permulaan, kan? Setiap yang ada permulaan maka sudah tentu ada yang sebelumnya yang memulakannya. Kena faham tu. Ada yang sebelumnya, sebelum kita lah, yang mengubah kita daripada tiada kepada ada, ya. Maka itu dikira ada permulaan. Benda yang ada permulaan sebelumnya tak ada diri dia, perkara itu tak wujud. Bila dia wujud dalam satu tempoh masa tertentu, ya, pada waktu tertentu, maka di situ ada permulaan, ya. Maka yang ada permulaan itu baharu. Dan yang wajibil baqa, zat Allah Ta'ala yang mesti selama-lamanya, ya. Apa makna selama-lamanya? Yakni tidak binasa, ya. Yang mesti zat dia tu selama-lamanya tidak binasa. Karena makna al-baqa tu kekal selama-lamanya, ya. Wajib zat Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya, ya, tidak menerima kebinasaan sekali-kali. Dan yang wajibi al-mukhalafati lil hawadith, zat Allah Ta'ala yang mesti menyalahi bagi segala yang baharu. Al-mukhalafati lil hawadith, menyalahi segala perkara yang baharu, ya. Yakni zat Allah Ta'ala tidak sama dengan al-hawadith, tak sama dengan segala yang baharu. Dalam alam ini ada dua saja baharu. Perkara yang baharu ini ada dua. Yang pertama dipanggil zat, yang kedua dipanggil arad. Arad ni makna sifat baharu, zat ni makna zat baharu, ya. Suatu yang mengambil ruang, yang memenuhi ruang di alam ini, nama dia zat, yang dipanggil jirim, ya, ataupun jisim. Maka yang berada pada jirim dan jisim itu nama dia arad. Seperti ketah, itu zat jirim, dia mengambil ruang. Warna putih yang ada pada ketah itu nama dia arad, ya. Itu contoh dia. Maka kiaskanlah yang lain-lain, manusia, ya, langit, bumi dan sebagainya yang ada di alam ini. Baik, maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak sama, ya, dengan segala yang baharu.
Dan yang wajibil qiyami binafsihi, Tuhan yang mesti berdiri dengan sendirinya. Ya, berdiri dengan sendiri, mana Tuhan yang bersifat dengan qiyami binafsihi, berdiri dengan sendiri. Maknanya mesti Allah Ta'ala itu ada dia, tidak dijadikan oleh sesiapa. Mesti Allah Ta'ala itu ada dia, tidak tumpang pada benda yang lain. Ya? Maknanya tidak bertukar menjadi sifat. Kerana Allah Ta'ala itu zat, dia tidak bertukar menjadi sifat pada benda lain. Itu makna qiyamu binafsi. Dan Tuhan yang wajibil wahdaniyah, Tuhan yang mesti esa, yang ini tidak berbilang, ya? Dan yang wajibil qudrah, Tuhan yang mesti bersifat dengan qudrah, maknanya dia tidak lemah. Tuhan yang bersifat dengan perkuasa. Dan yang wajibil iradah, Tuhan yang mesti bersifat dengan berkehendak, ya? Maknanya Tuhan yang tidak tergagah, ya? Ataupun melakukan sesuatu dalam keadaan benci, ya? Kena melakukan sesuatu dengan kudrahnya dalam keadaan ia tiada iradah, itu mustahil kata Allah. Yang wajibil iradah, yang wajib perkehendak, ya? Dan yang wajib ilmi, Tuhan yang bersifat, yang mesti ia bersifat dengan pengetahuan. Dan yang bersifat dengan wajibil hayah, yang mesti hidup. Makna Tuhan tidak mati. Allahul Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu makna yang hidup. Yang wajib sama, itu Tuhan yang wajib, yang mesti as-sam'i, yang mesti ada sifat pendengar, ya? Yang wajibil basari, sifat yang mesti ada Allah, Tuhan yang mesti ada sifat al-basar, pelihat. Dan wajibil kalami, Tuhan yang mesti ada sifat perkata, ya? Al-kalam. Baik, itu yang dimaksudkan dengan keesaan Allah Ta'ala ataupun asa Allah Ta'ala pada zat dan segala sifat dia, ya? Artinya ketunggalan, ya? Artinya ketunggalan, ya? Ialah jua yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut. Maknanya semua itu tidak berbilang ataupun tidak ada pada zat yang lain, ya? Ketunggalan Allah ni artinya ketunggalan Allah jua, ya? Yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu. Mana Allah Ta'ala sahajalah, eloknya ketunggalan Allah ni. Ketunggalan Allah, bukan ialah Allah. Ketunggalan Allah jua yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut, ya? Maknanya tidak ada di sana zat yang lain yang bersifat seperti sifat-sifat yang tersebut. Wajibil wujud, wajibil qidam, wajib baqa ila akhir, sampai habis. Tak ada, nah?
hanya semata-mata Allah Ta'ala sahaja. Itu makna ketunggalan. Ya? Tunggalan ni makna Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan sifat yang tersebut, tidak ada pada yang lain. Kan? Kalau ada yang pada yang lain, tak nama tunggal, tak nama esa. Ya? Ada orang lain. Dia macam kita lah. Dia satu-satunya ada kenderaan ini dalam dunia, kita katakan. Dia lah satu-satunya ada model kenderaan ni. Katalah kenderaan A misalnya. Tiba-tiba di satu tempat ada orang dakwa dia ada kenderaan yang sama, kenderaan A ni. Maka orang yang mendakwa kata dia satu-satunya dalam dunia ada kenderaan A itu tak diterima. Dia tidak tunggal. Tak nak, sebab ada orang lain memiliki kenderaan yang sama. Ya. Baik. Dan juga dengan segala-segala sifatnya yang kesempurnaan. Jadi ketunggalan Allah juga dengan segala sifatnya yang kesempurnaan. Ya. Dan mustahil kekurangannya. Jadi Allah Ta'ala segala yang disebut di dalam Al-Quran, dalam hadis itu secara terperinci. Ya, ketunggalanlah Allah Ta'ala. Kemudian yang tak disebut di dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala juga bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ya, yang disebut di dalam Al-Quran, ya, yang dikumpul oleh para ulama di dalam kitab Tauhid atau Usuluddin, itu sebahagian daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, Al-Kamalat. Ya. Bukan bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran saja. Ya. Dan juga di dalam hadis-hadis. Bahkan Allah Ta'ala juga bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ya, yang selain, yang tidak disebut, yang tidak terhingga banyaknya. Dan mustahil kekurangan, iaitu sifat kelekehan yang tidak layak bagi Allah. Maka itu mustahil ke atas Allah. Baik. Dan lagi yang berbuat ia akan segala perbuatan yang baik. Ini kita panggil keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan yang di atas tadi ni. Ya. Keesaan Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat. Yang ketiga, pada segala perbuatan. Apa makna dia? Yakni keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu, maknanya tidak ada pada sedia kala sehinggalah selama-lamanya akan satu zat yang seumpama zat Allah Ta'ala yang berbuat ia akan segala perbuatan yang baik. Itu makna dia. Yang berbuat ia akan segala perbuatan yang baik, ya, dan jahat. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Ada tak di sana selain Allah yang berbuat, maknanya yang menjadikan perbuatan yang baik? Kena faham betul-betul, ya? Bukan Allah Ta'ala buat jahat. Nah, itu bahasa, jangan salah faham. Jadi Allah Ta'ala tidak ada bersama dengan Allah sesuatu yang menjadikan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Kan? Perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat. Tidak ada, hanya Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Yang maksud yang berbuat ia akan segala perbuatan baik dan jahat itu, maksudnya yang menjadikan. Jangan duk sangka kata Allah Ta'ala buat baik, Allah Ta'ala buat jahat.
Jadi sangkaan penggunaan bahasa tu, kita selaraskan dengan bahasa pesuratan, kita menganggap Tuhan buat jahat. Oh, salah. Tuan jangan faham dalam bahasa pesuratan, dia kena faham dalam bahasa kita. Ya. Itu antara inilah kekeliruan, ya. Orang yang mengaji, ya, ataupun menuntut ilmu, dia tak memahami bahasa kitab. Dia memahami bahasa kitab berpandukan kepada bahasa pesuratan moden. Akhirnya dia salah anggap ataupun dia mengkritik pengarang kita. Kita kena faham, ya? Tak, dia dikarang tidak mengikut pesuratan, dia ikut bahasa yang pada masa dia, ya. Itu makna dia. Yang dimaksudkan dengan keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan Allah. Apa maknanya? Yang berbuat, ia akan segala perbuatan. Maknanya yang menjadikan dan yang menciptakan segala perbuatan baik dan perbuatan jahat, ya. Yang menciptakan segala perbuatan baik dan juga perbuatan yang jahat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan juga Allah Ta'ala menjadikan perbuatan yang kamu kerjakan. Itu dalil dalam Quran, ya. Perbuatan yang kamu kerjakan tu perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang jahat. Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat, kan? Maka perbuatan yang baik yang dipilih oleh kita, ya, maka Allah Ta'ala jadikan. Perbuatan yang jahat yang kita pilih, ya, yang kita pilih, Allah Ta'ala jadikan perbuatan jahat dengan pilihan kita. Kena faham tu. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar, ya. Nama dia ikhtiar, ya. Baik. Kita kena i'tiqad macam tu. I'tiqad di dalam diri kita. Dan juga bumi dan langit, dialah yang berbuat bumi dan langit. Itu makna berbuat, makna menjadikan, kan? Dialah Allah Ta'ala juga yang menjadikan bumi dan langit dan barang antara keduanya, iaitu apa yang di antara langit dengan bumi Allah Ta'ala buat, kan? Dan juga barang yang di dalam keduanya, apa yang ada di dalam langit dan dalam bumi Allah Ta'ala buat juga, Allah Ta'ala jadikan. Dan ialah yang menghukum segala hukuman. Ini masuk kepada keesaan pada hukum Allah. Apa makna keesaan pada hukum Allah Ta'ala? Yakni tiada ada sekali-kali pada azal dan hingga abad akan satu zat yang lain seumpama zat Allah Ta'ala, ya, yang ialah yang menghukum segala hukuman. Mana tidak ada zat yang lain selain Allah yang menghukum segala hukuman. Hanya Allah Ta'ala, tak ada. Kita kena i'tiqad begitu, tidak ada benda lain yang menghukum, yang mengeluarkan hukum, ya, melainkan Allah. Daripada suruh dan tegah dan menghalal akan barang yang halal, dan yang mengharam akan barang yang haram, dan
Yang mengharamkan barang yang haram, yang menghalalkan barang yang halal, kan? Itu makna hukum, ya. Tidak ada satu zat yang lain seperti zat Allah yang menghukum segala hukuman, daripada suruh, iaitu perintah melakukan sesuatu, tegah yang ini larangan, dan juga menghalalkan segala yang halal, mengharamkan segala yang haram. Tidak ada selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan yang lain yang menghukum akan segala hukuman dalam dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang boleh mengeluarkan perintah melainkan Allah, ya. Hanya Allah. Yang melarang hanya Allah. Yang menghalalkan segala yang halal dan yang mengharamkan segala yang haram, ya. Tidak ada yang lain selain Allah Ta'ala saja. Itu makna keesaan pada segala hukum dia, ya. Kita tidak boleh mengikut hukum selain daripada hukum Allah, ya. Kerana yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak berhak, ya, mengeluarkan hukuman selain Allah. Allah Ta'ala dah keluarkan hukum dalam Quran. Kita patuh tu, ya. Kita buat selain daripada apa dalam Quran dan hadis, kita telah menderhaka kepada Allah. Seolah kita menganggap ada benda lain selain daripada Allah Ta'ala yang mengeluarkan perintah dan juga larangan terhadap hamba dia. Kita taat kepada hukuman yang terdapat selain daripada Quran. Kita taat kepada undang-undang yang diciptakan oleh manusia, perintah dan larangan. Kita tak taat kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Nampak, eh? Kita taat apa yang ada selain daripada ada dalam Quran. Dalam Quran kita tak taat, ya. Kalau orang yang berpegang kepada tidak ada sesuatu yang lain yang sama dengan zat Allah, ya, pada segala hukum hakam dia, pada mengeluarkan hukum, maka dia tidak akan ikut segala hukum-hukum yang selain pada Allah. Dia tak ikut, ya. Kalau dia ikut, mana dia telah menderhaka kepada Allah, ya. Kalau dia ikut, seolah dia menderhaka pada Allah. Allah Ta'ala kata, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah Ta'ala menghalalkan perkara yang halal. Apa dia? Jual beli. Wa harrama riba. Allah Ta'ala mengharamkan benda yang haram dalam Quran, iaitu riba, ya. Itu hukum yang Allah Ta'ala letak dalam Quran. Maka tidak ada di sana, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala yang boleh mengeluarkan hukum halal dan haram, ya. Maknanya bila tidak kita i'tiqad, bila kita i'tiqad di dalam hati kita, tidak ada suatu i'tiqad keesaan pada hukuman Allah tu. Maknanya tidak ada suatu yang lain seperti Allah, ya. Tidak ada suatu yang lain seperti Allah Ta'ala yang menghalalkan perkara yang halal dan yang mengharamkan perkara yang haram, kan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tak ada Tuhan lain yang menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Maknanya Allah sajalah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, kita tahu hanya Allah sahaja yang menghalalkan, ya, perkara yang halal, iaitu jual beli. Hanya Allah sahaja yang mengharamkan
perkara yang haram iaitu riba. Walaupun undang-undang yang lain mengatakan halal, tak boleh. Dia tak boleh ikut. Bahkan orang yang kita manusia mengatakan riba itu halal, kafir, keluar pada agama Islam kerana kita menentang nas Al-Quran yang sharih. Ya, Quran tak ada apa nama, dia punya maksud dia itu bukan maksud dia telah disepakati oleh para ulama. Riba itu haram. Ya, kerana nas Al-Quran, keterangan yang jelas dalam Al-Quran, kita tolak. Ya. Makna kita menganggap Allah Ta'ala ada sesuatu yang lain yang menghukum selain pada Allah. Baik. Sebab tu apa yang segala hukum Allah Ta'ala yang kita langgar, yang kita tak buat, kita dikira derhaka. Ya. Dan yang berkekalan perintahannya itu dalam langit dan bumi. Ya. Iaitu tidak ada sedia kala lagi selama-lamanya satu zat yang seperti zat Allah Ta'ala yang kekal pemerintahannya dalam langit dan bumi dan di dalam dunia dan akhirat, dan yang menumbuh akan segala tumbuh-tumbuhan dan memberi rezeki akan segala hayawan, dan memberi rezeki segala hayawan akan sebagai rezeki roh dan badan. Tidak ada suatu zat yang sama dengan zat Allah Ta'ala yang memerintah langit dan bumi. Ada tak? Tak ada. Yang memerintah langit dan bumi. Tak ada lah. Tak ada satu zat selain pada Allah. Hanya Allah Ta'ala saja. Mana esa pada pemerintahan dia. Itu makna esa ketunggalan. Hanya satu-satunya yang memerintah langit dan bumi, yang mentadbir langit dan mengatur langit dan bumi. Kita tahu, mana tahu satu hari nanti wal'iyazubillah, ya, negara China ni dia jadi kuasa besar, mengalah kuasa politik tidak seimbang, ya, kuasa besar tidak seimbang, dia jadi negara besar, Amerika lemah, negara-negara kuasa dia lemah, dia akan mengaku jadi Tuhan. Wal'iyazubillah. Ya. Dia takut yang tu. Bila kuasa tak seimbang, bila tak seimbang, Jepun, China menjadi terlalu berkuasa, tak seimbang. Ideologinya komunis, ekonominya kapitalis. China ideologinya komunis. Kalau dia guna ideologi demokrasi, susah. Dia tidak ada kuasa mutlak, kena ada parti yang bertanding. Kalau dia guna ekonomi dia komunis pun susah nak berkembang. Dia guna ekonomi kapitalis, melahirkan ramai billionaire. Ya. Bila negara yang macam ni dia naik, sekiranya kuasa besar yang lain lemah, maka kuasa tak seimbang. Ya. Dia akan menjajah negara lain. Ya. Dia akan menjajah negara lain. Sama ada ketenteraan ataupun ekonomi. Pada waktu itu dia akan mengatakan dia Tuhan negara ni. Dia Tuhan, dia berkuasa, dia boleh mencipta matahari lebih panas daripada matahari dunia, matahari yang ada di dalam sistem solar kita.
Dia mencipta, dia boleh mencipta mungkin manusia, dia kata, kan? Dia boleh mencipta tumbuh-tumbuhan satu hari nanti. Jadi orang yang berakidah tidak ada suatu yang sama dengan Allah Ta'ala pada pemerintahan dia, ya? Allah Ta'ala memerintah langit dan bumi. Kalau kata dia mengaku Tuhan sekalipun, seperti Fir'aun, dia Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, kan? Disuruh semua sembah dia. Adakah dia Tuhan mutlak? Tak. Kalau Tuhan yang mutlak, dia memerintah langit dan bumi. Dia hanya memerintah wilayah dia saja. Satu bumi pun tak, dia tak merintah. Nampak ni? Dia memerintah langit dan bumi, Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh, kan? Merintah, tak usah kata nak pergi langit, nak pergi planet-planet yang ada berdekatan dengan bumi pun tak mampu dah, ya? Dan juga di dalam dunia dan akhirat, raja-raja yang besar dalam dunia ni, kan, dia hanya memerintah dunia. Allah Ta'ala memerintah dunia dan akhirat. Dia yang menumbuh segala tumbuh-tumbuhan, ya? Dan yang memberi rezeki bagi segala hayawan akan sebagai rezeki dan ruh, akan sebagai rezeki ruh dan badan. Allah Ta'ala menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Bukan bukan negara Cina, la matahari pun ada chalk made in China. Bukan negara Cina tu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ke depan esok tuan, ke depan esok, kalau kita dijajah, dia suruh buat macam tu, kan? Kami cipta, kami semua bagi makanan, kami yang bagi makan. Dia buat matahari, tujuan dia untuk apa? Untuk pertanian, kan? 24 jam jalan. Contoh dia, ne? Baik. Allah Ta'ala yang memberi rezeki segala hayawan, benda hidup. Hayawan ni benda hidup yang berkembang, itu nama hayawan. Kalau benda hidup yang tak berkembang, tak nama hayawan, jamadat, seperti batu, kayu, kan? Maka dia berikan rezeki roh dan badan. Dia bagi rezeki roh dan badan. Dia bagi rezeki roh. Manusia tak boleh buat roh. Walaupun manusia mendakwa dia boleh buat tubuh badan manusia satu hari nanti, ya? Dia mendakwa dia boleh buat tubuh badan manusia satu hari nanti lah, kalau dia dakwa, kan? Sekarang ni ada di dalam dunia kita telah ada dipanggil pembuatan kulit, ya? Kulit manusia dibuat secara sintetik. Ada, kan? Satu hari nanti dia sampai peringkat satu tubuh badan dia boleh buat. Mereka mendakwa, kan, kita boleh buat. Manusia tak percaya Tuhan masa tu.
Ya. Tapi dia hanya boleh buat tubuh badan. Dia bukan buat pun. Dia hanya kita panggil apa? Dia hanya mengubah saja sesuatu sumber yang ada. Dia hanya mengubah, mengembangkannya, benda yang sudah ada. Dia tak buat daripada kosong tak. Ya. Baik. Walaupun dia dakwa begitu, tapi dia tak boleh buat seperti yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala cipta daripada tiada kepada ada. Ya. Dan tiadalah seorang yang bersekutu akan dia pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya dan pada segala hukumannya dan pada segala pemerintahannya sekali-kali di dalam langit dan bumi. Di dalam langit dan bumi ini dan pada dunia dan akhirat. Tidak ada seorang pun yang berkongsi dengan Allah. Ya, zat dia seperti zat Allah tidak ada. Sifat dia seperti sifat Allah tidak ada. Perbuatan dia seperti perbuatan Allah Ta'ala tidak ada. Dan juga hukuman dia seperti hukuman Allah tidak ada. Pemerintahan dia seperti pemerintahan Allah itu pun tidak ada. Ya. Baik. Itu maksud dengan kata tauhid yang sebenar. Itu tauhid yang sebenar. Itu makna keesaan yang sebenar. Baik, maka tiap-tiap yang bergerak dan yang diam dan yang berhimpun, yang bercerai dan yang berubah-ubah daripada satu hal kepada satu hal, iaitulah perbuatannya dan perintahannya yang sudah ditentu akan dia atas itu hal pada azali dan diadakan akan dia pada tiap-tiap masa yang dikehendakinya. Ya. Jadi dia kata apa? Tiap-tiap yang bergerak dan yang diam dalam alam ni. Setiap yang bergerak ada di alam ni, jirim ataupun sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, sifat dia bergerak selama-lamanya di alam ni. Bergerak sampai satu masa yang tertentu. Contohnya seperti bumi, langit, bumi dan juga segala planet-planet misalnya. Dia bergerak, tak berhenti. Kan? Kalau berhenti, pergerakan dia binasa dunia kita. Ada benda yang diam tak bergerak. Ya. Sejak dulu sampai hari ini tak bergerak. Seperti gunung ganang, dia tak bergerak. Ada benda yang bergerak kemudian dia diam, bergerak diam. Contoh dia seperti manusia. Ada masa dia bergerak, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Ada masa dia diam, tak bergerak, dan sebagainya. Dan sesuatu yang berhimpun dia yang bercerai. Berhimpun makna bergabung, bercerai makna terpisah. Ya. Dan yang berubah-ubah daripada satu hal kepada satu hal, berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, seperti apa yang ada pada kita. Kita berubah daripada muda kepada tua, berubah daripada kuat kepada lemah, berubah daripada muda, daripada sihat kepada sakit yang ada pada kita. Ya, berubah daripada hitam kepada beruban. Baik.
Setiap benda dia berubah-ubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Semua ini iaitulah perbuatan Allah dan perintahan Allah Ta'ala yang sudah ditentu akan dia atas itu hal pada azali. Allah Ta'ala tentu pada azali begitu. Kita nak berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain, kan? Allah Ta'ala sudah tetapkan. Yang tu kita panggil apa? Kita beriman dengan apa? Kita beriman dengan qada dan qadar Allah, kan? Orang beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu pada azali Allah Ta'ala sudah menentukan kita nak berubah jadi begini, maka dia beriman dan dia redha, ya, dengan apa yang Allah perlakukan ke atas dia di atas hikmah yang tertentu. Itu orang yang berakidah, orang yang bertauhid. Maka tidak akan ada manusia yang membunuh diri. Tidak ada seorang muslim mukmin yang membunuh diri, kerana yang muslim mukmin yang membunuh diri ini tidak ada tanda melalui perbuatannya menunjukkan dia tidak, ya, ada kepercayaan kepada keimanan kepada qada dan qadar, kan? Kalau orang yang ada keimanan qada dan qadar Allah Ta'ala, maka dia akan kembali kepada kepercayaan tersebut. Tidak akan ada orang mukmin yang akan membunuh diri. Kalau membunuh diri tak menyelesaikan masalah, ya. Orang yang membunuh diri ini sifat orang kafir, ya, kerana dia percaya bunuh diri itu menyelesaikan masalah, dia tak jadi apa dah lepas tu. Mati, habis. Seperti matinya seekor haiwan, habis kehidupan dia, ya. Maka tak lepas daripada sifat orang kafir, ya, sifat orang tidak mempercayai kehidupan akhirat. Nampak, ya? Baik. Iaitulah perbuatan dan perintahan yang sudah ditentu akan dia atas itu hal pada azali lagi. Ya, setiap apa yang berlaku pada kita, yang terjadi pada kita, baik dan buruk, ya, itu maknanya perbuatan Allah dan pentadbiran Allah Ta'ala ke atas kita sejak azali. Yang pentadbiran Allah Ta'ala atas kita yang Allah Ta'ala tentukan sejak azali, ya. Baik. Dan diadakan akan dia pada tiap-tiap masa yang dikehendakinya, apabila sampai Allah Ta'ala buat. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak akan sesuatu, ya, maka Allah Ta'ala akan serta merta menjadikan sesuatu itu, ya, tidak bertangguh. Baik. Kemudian dia kata, dan tiap-tiap yang mawjud yang lain daripada zatnya Allah Ta'ala dan segala sifatnya, iaitu makhluknya dan hambanya. Dan jikalau adalah mereka itu semulia-mulia makhluk ini sekalipun. Panjang, nah? Kemudian dia kata, dan tiap-tiap yang mawjud, ya. Saya rasa cukup sekadar itu dulu pagi ini, ya, perbincangan kita mengenai kupasan mengenai at-tauhid, ya, ataupun al-wahdaniyah. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.